kalau kita merujuk kepada surat khabar, ia lebih merupakan satu pendirian yang diambil oleh surat khabar berkenaan mengenai isu-isu semasa atau topikal, dan biasanya ia ditulis oleh sama ada pengarang atau ketua pengarang, tetapi di akhbar-akhbar yang besar macam di Utusan Malaysia satu waktu dulu, dia ada penulis khusus rencana pengarang, yang dia panggil penulis rencana pengarang atau leader writer. Jadi saya antara salah seorang daripada 3 orang yang memegang jawatan leader writer di Utusan Malaysia antara tahun 1984 hingga tahun 1990. Saya rasa dari segi prinsip isu yang dipilih itu adalah isu yang topikal maknanya isu semasa, dan juga berita-berita yang dijangka berlaku hari itulah. Sebab itu penulis rencana pengarang juga diwajibkan masa-masa saya di Utusan Malaysia, dan saya percaya juga ini amalan di banyak surat khabar untuk menghadiri apa yang dipanggil mesyuarat sebelah pagi. Mesyuarat perancangan, di mana kesemua editor major akan bermesyuarat dengan biasanya ketua pengarang atau ketiadaan ketua pengarang, timbalan ketua pengarang atau orang yang paling senior dan penulis rencana pengarang macam saya ni kena hadir So di situ kita dengar apa yang akan berlaku hari berkenaan Misal contoh hari ini hari ini adalah hari di mana di Dewan Rakyat bajet 2011 akan dibaca untuk kali ketiga. Selepas kali pertama dibacakan 2-3 minggu lepas, diikuti oleh dengan mesyuarat jawatankuasa, dan hari ini bagi kali ketiga dan diluluskan. Dan kalau saya menulis rencana pengarang untuk esok, saya fikir saya akan pilih tajuk topik ini, untuk dijadikan ataupun malah sehari sebelum tu. Maknanya rencana pengarang tu keluar hari ini dan kita akan nyatakan pendirian akhbar yang saya bekerja . Saya rasa teknik yang dia tak ada satu teknik tertentu yang boleh digunakan pakai atau diaplikasikan, tetapi dia lebih mirip kepada penulisan rencana, tapi penulisan rencana itu kadang boleh jadi panjang tapi ini tak mesti panjang. Pengalaman saya itu ialah dalam 200 perkataan, maybe boleh jadi kurang jadi dia penulis rencana ala tulisan rencana, tetapi kalau untuk orang kata menarik perhatian tu, jadi in terms of writing dia punya pembukaan tu, the opening should be incisive, maksudnya mesti boleh macam memukau atau menarik orang untuk membaca rencana. Jadi saya rasa bahagian yang paling susah ialah untuk kita mengambil pendirian yang bebas, pendirian yang bebas yang mencerminkan kepentingan umum yang besar dan bukannya dipengaruhi atau cuba ditekan oleh pemilikan ataupun kesetiaan politik kepada pihak-pihak tertentu Jadi saya rasa itu cabaran yang paling besar Memilih topik tu tak susah sangat, tapi kalau berdepan dengan sama ada topik itu bercanggah dengan pendirian kerajaan atau pemilik yang menguasai akhbar atau penerbitan berkenaan,
itu memang satu bahagian yang paling susah lah untuk seorang perencana pengarang. Ada peranan sebagai estate keempat atau watchdog, jagawan, istilah dia orang bahasa dalam pusaka jagawan. Jadi jagawan tu dia kena nyatakan pilihan dia mengenai isu-isu besar rakyat, dan itulah pentingnya editorial, kerana Surat Khabar dikira sebagai estate keempat, kuasa keempat untuk mengimbangi 3 kuasa negara yang lain, itu legislatif, parlimen, eksekutif, kabinet, dan juga judiciary, kehakiman. Jadi dia ada peranan untuk memastikan bahawa salah guna kuasa yang dilakukan oleh 3 kuasa yang lain ini didedahkan kepada khalayak, dan akhbar mengambil pendirian tentang salah guna kuasa ataupun kepincangan yang dilakukan oleh pihak kalangan yang berkuasa lah. Jadi di situ bermulanya mengapa leader editorial itu penting untuk sesebuah akhbar. Saya rasa soal persepsi lah terhadap akhbar berkenaan sendiri, bahawa peranan dia sebagai watchdog dah berakhir. Dia tak ada peranan untuk menyuburkan demokrasi, tapi untuk beruntung. Itu sebab pertama mengapa banyak surat khabar tidak lagi mengadakan ruangan rencana pengarang atau leader ni Dan kalau betul, kalau kita tengok sekarang ni macam Sinar masih ada rencana pengarang dia. Utusan Malaysia mungkin tak ada dah. Dia ada kolom minda pengarang yang ditulis oleh oleh banyak pengarang lah. Pengarang meja-meja Dan sistem saja yang saya rasa masih ada mengekalkan NST leader. Macam Star, dia ada rencana pengarang bila perlulah. Dan saya rasalah ini membayangkan bahawa susah untuk kita mengembalikan orang kata dalam kod lah kebesaran atau keagungan rencana pengarang dalam era sekarang ni. Dalam era di mana orang tak baca surat khabar, kalau baca surat khabar mungkin baca 2-3 para yang pertama, dan kalau ada rencana pengarang pun mereka berpendapat bahawa so what, kata begitulah. Jadi tak mungkin saya rasa rencana pengarang akan kembali kepada status hebatnya satu waktu dulu di negara ini. Bagi saya rencana pengarang ni dia mesti menampakkan integriti lah. Dan bila orang baca, dia kata, dia ni hebat faham isu yang diberkatakan. Saya percaya mungkin masih lagi diamalkan, tapi perbincangan tu bukan dengan tim yang besar, tapi mungkin dengan 2-3 orang lah. Kadang saya rasa bahasa saya rasa the language should be vigorous, precise and clear, with well expressed opinion. Itu dia punya keyword lah. Vigorous means full of energy, enthusiasm. Maknanya you boleh sesuatu yang boleh menarik kegairahan orang untuk membaca. Precise maknanya maklumat yang pendirian yang kita ambil itu memang tepat, semuanya detail lah yang untuk kita gunakan maklumat atau fakta, perincian maklumat dan fakta untuk menyokong kita punya pendirian yang ingin diambil. Clear maknanya jelas lah, clear, easy to understand and not causing any confusion. Bila orang baca at the end of it dia kata okay, kita tahu dah ini pendirian penulis rencana pengarang ni atau akhbar ini dan dia faham lah, dan sama dia setuju atau tak setuju akhirnya akan ditentukan oleh khalayak idea keseluruhan bila kita menulis rencana pengarang ini adalah untuk
merangsang pemikiran pembaca lah, supaya mereka juga ini maknanya ini benda yang aku tak terfikir pun macam ni kan, dan kata okay, not bad lah dia kata kan. Jadi itu bagi saya bahasa yang digunakan lah, masih vigorous, precise and clear and well expressed opinion.